Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ingin terangkan kepada anda satu bahagian dalam matematik tambahan bab fungsi yang agak teknikal. Bila cikgu cakap teknikal, that means dia tak adalah semudah cikgu tunjuk jalan kira dia, oh terus faham. Tapi sebaliknya dia ada sebab, di atas sebab, di atas sebab, di aatas sebab. Ini soalan daripada Johor. Tapi sebelum cikgu dapat jawab soalan ni, cikgu perlu terangkan asas yang berkaitan. Jom lihat dalam buku nota for at maths. Muka surat terakhir dalam bab fungsi, cikgu ada tuliskan 5 sifat fungsi songsang. 5? Masya Allah. Ada 5 aspek yang diuji, tetapi yang berkaitan dengan soalan tadi ialah berkenaan dengan graf. Jadi cikgu akan lihat aspek nombor 4 dan 5. Sebelum tu, jom tengok. Kita baca je walaupun tak faham. Istighfar. Graf fungsi songsang adalah pantulan kepada fx kepada garisan y sama dengan x. So, okay. So, dia pantulan je cikgu. Yes, dia pantulan saja. Perhatikan nilai paksi x dan y bertukar. Ini menunjukkan bahawa paksi x bagi fungsi fx telah menjadi paksi y bagi fungsi songsang. Dan paksi y kepada fx telah menjadi paksi x kepada f. Apa pening kan? Tak faham kan? Siapa tak faham angkat tangan? Oh, cikgu pun angkat tangan, kaki semua angkat, cikgu angkat. Masya Allah. So cikgu rasa korang takkan faham ni. Confirm takkan faham. Sebab dia agak teknikal. Cikgu perlu tunjuk satu contoh untuk memahamikan benda ni. Siap, ayat terakhir ni dia cakap ini membawa kepada sifat yang kelima. Allahu Akbar. Sifat kelima dia cakap domain bagi f songsang ialah julat bagi fx. Manakala julat bagi fx adalah domain. Apa benda ni? So here we go. Cikgu mulakan dengan jadual. So kita ada fungsi asal dekat atas dan fungsi songsang kat bawah. Kita buat satu jadual domain kat sini. Domain ialah yang berkaitan dengan paksi x. Okay. Lepas tu julat. Julat yang berkaitan dengan paksi y. Cikgu perlu buat contoh. Masya Allah. So here we go. Kita ada paksi x, paksi y. Dan cikgu lukis satu graf yang hodoh. Graf ini adalah fungsi f kita. Okay. Lepas tu cikgu buat nilai paling kiri dia 2 dan paling kanan dia 5. Ini apa-apa yang berkaitan dengan paksi x ialah domain. So cikgu boleh tuliskan fungsi yang asal kita, domain kita dari 2 hingga 5. Sebab itu paksi x paling kiri, paling kanan. Senang. Okey, yang 5 tu cikgu nak buat satu titik. Contohnya 5, 4. So maksudnya paling ke kiri dia ialah 4, paling rendah dia 0. Maksudnya ini berkaitan dengan paksi y, iaitu julat. So julat dia ialah 0 hingga 4. 0, y hingga 4. Y ni masalah tahu, dia boleh tukar. Dia boleh tukar jadi fx. Kan biasa kita nampak y sama dengan fx kan? So dia boleh tukar. Jadi setengah soalan dia tulis fx, setengah soalan dia tulis y. Alamak. So hati-hati je kat situ. Alright. So cikgu tulis fx kalau lah dia fx. Alright. Lepas tu hafalan dia untuk mudah dulu serap benda ni dalam kepala otak anda. Tak dalam matrik songsang. Matrik songsang mat moden kan kita ada macam tukar-tukar macam pangkar-pangkar tu kan. Well kat sini pun ada lebih kurang sama. Tapi lagi best sebab kita terus copy paste je. Contohnya yang apa kat kanan turun bawah, yang kat kiri turun bawah. Ya, macam tu. So domain 25 cikgu tulis sebelah sana. Mana kalau jurat? Cikgu tulis sebelah sana. Lah, dah betul ke cikgu? Salah. Dah pula. Cikgu cakap tadi macam tu. Kena perhatikan simbol dia. Kalau domain berkaitan dengan paksi x. Paksi x, x. Alamak, itu fx. Kena tukar. So jangan tulis fx, tulis x. Manakala julat berkaitan dengan paksi y. Y? Oh, okey, nama lain untuk y ialah fx. Diterima. Bawah ni x. Oh, salah. Tukar. Dia sepatutnya jadi fx. Okey, so kenapa cikgu? Kenapa jadi macam ni? Adakah kebetulan ke? Formula cikgu reka sendiri ke? Tak. Sebab kita dapat benda ni berdasarkan graf kita. Contoh sebelah kanan. Tadi cikgu dah lukis fungsi f yang asal kan? Cuba cikgu lukis pantulan dia pada garisan warna merah. Garisan warna merah ni ialah y sama dengan x. So ingat y ni boleh tukar. Jadi fx sama dengan x pun boleh. Nak pantulkan garisan bengkok ni pening kepala. So cikgu pantulkan titik dulu. Titik garisan ni. Titik 2. Plotkan. Pantul ke sana. Dan titik 5 ke atas tu. Titik tu pantul. Sama jarak. Pup kat sana. Okey. Padam sikit. Sambungkan buat lekuk. Lebih kurang sama macam yang bawah tu. Tada, dah siap dah. Okey. So titik ni 2. Maksudnya kat sana pun 2. Titik ni 5, maksudnya kat sana pun 5. Alamak, kacau lah. Alihkan sikit. Panjangkan. Okey, alright, cantik. fx. Subhanallah. So, tadi f kat bawah ni kan. Bila cikgu pantul, dia jadi fungsi songsangnya. Iaitu f songsang dekat atas. Faham? Okey, sambung. Titik 54 ni, minta maaf tak berapa jelas ni, 54. Bila dia pantul, sebenarnya dia tukar tau. X dengan y dia tukar tempat. So, bila tukar tempat, dia jadi 45. Okey, so 45 ni, 4 ni dekat bawah. Paksi x cikgu nak sentuhkan tapi nanti kacau lah graf hijau ni. Pening kepala. Cikgu padamlah hijau ni kan. Padam. So titik kat situ ialah 4. Ni alang-alang padam teruslah. Okey, cuba kita perhatikan bahawa dia punya domain, iaitu paksi x dia, terletak dari 0 hingga 4. Cuba tengok gambar kita. Lah cikgu 04. Betul. Betul. Manakala untuk kita punya julat maksudnya paling rendah kepada paling tinggi, ialah dari 2 hingga 5. Tengok. Sama. Betul. Okey. So, itu adalah bagaimana kita tentukan domain dan julat.
Bersedia untuk jawab soalan Trial Johor soalan nombor 2. Iklan Nota 4 at Maths dan Maths berada di pasaran. Actually, bukan dekat pasaran sebenarnya. Hanya boleh dibeli daripada Cikgu Hassan. Allahu Akbar. Cikgu, berapa harga dia, Cikgu? Soalan yang bagus. Kenapa Cikgu tak tulis harga? Sebab harga untuk setiap buku akan ada diskaun. Beli 2 diskaun, beli 3 diskaun, beli 4 diskaun. Semua ada diskaun-diskaun dia tertentu. Cikgu tak tulis sebab pening kepala kot. Nanti orang tanya, Cikgu, kalau saya beli sekian-sekian ringgit, saya kenapa saya punya lain harga? Pening kepala Cikgu nak jawab. Jadi Cikgu turut anda PM Cikgu, nanti Cikgu bagi tangga harga dia. Beli banyak-banyak ada diskaun ya. So kita sambung penjelasan kepada soalan yang kita nak targetkan sebenarnya, iaitu Raja 2 menunjukkan graf GX 4X tolak 3. Okey, yang tu untuk 34 hingga 3. Ini adalah domain. Maksudnya paling kiri dia adalah 3 per alamat bodohnya. Sekejap cikgu zoom in. 3 per 4 dan kanan dia ialah 3. Okay. Dan dia bagi tahu bahawa HX ialah image kepada GX. Di bawah pantulan GX sama dengan X. Baik. Ini macam tadi lah cikgu. GX sama dengan X, asalnya ialah Y sama dengan X. Garisan ni sama dengan kita punya penerangan tadi. Yang garisan tengah-tengah ni. So, teori dia ialah kalau bawah tu F, maka atas tu adalah F songsangan. Ya. Jadi, dalam soalan kita ada G, gedix. G, maka atas tu adalah sepatutnya G songsang. Tapi ditulis huruf lain. Mengada-ngada saja ni. Maka, ini memberi konklusi bahawa GX adalah sama dengan fungsi H. Barulah kita boleh jawab soalan nombor 1. Padam. Kemas sikit. Dia kata cari fungsi HX. So HX sebenarnya maksud dia ialah cari fungsi G songsang. So kita ada GX sama dengan punca kuasa 4X tolak 3. So cikgu guna cara cikgu. Anda pun gunalah apa-apa cara. Y pun tak kisah. Alright. So gantikan X dengan G songsang. Okay. Gantikan X dengan G songsang X tolak 3. Cancelkan G songsang dengan G. Meninggallah X seorang-seorang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pindahkan kuasa ke sebelah kiri. Pindahkan 3 jadi tambah 3. And then pindahkan 4 jadi bahagi 4. So itu fungsi G songsang X cikgu. Ataupun terbalikkan dia. Jadi senang sikit. Yeay. Jawapan ni salah. Nak pula. Sebab soalan dia nak HX. Bukannya G songsang. Memanglah G songsang tu sama dengan H. Tapi tak boleh tulis G songsang. Nanti kita tak menjawab soalan. So cikgu ada tersilap dekat sini. Patutnya kita tulis HX sama dengan X kuasa 2 tambah 3 per 4. Okey, kita sambung kepada soalan B. Cari domain. Alamat domain. Maka kat sini cikgu nak buat jadual. Boleh je tengok graf tapi cikgu suka buat jadual lah. So cikgu buat jadual. Bodohnya. Okey. So kalau ke atas tu G, fungsi G, maka kita ada domain and then kita ada julat. Domain untuk G ialah sini. So cikgu boleh tuliskan 3, 4, X hingga 3. Manakala untuk julat kita ialah paksi Y-nya. So maksudnya paling rendah ialah 0. Paling tinggi dia berapa? Tak tahu. 0. Macam mana cikgu tahu 0? Sebab koordinat tu 3, 4 itu X dia. Y dia 0. Kalau tak percaya, gantikan 3, 4 dekat situ. Gantikan 3 per 4. 4 darab 3 per 4 dapat 3. Tolak 3, 0. Punca kuasa 0 dapat 0. Okey. Kalau 3 kat sebelah kanan tu, berapa Y dia pula? So, X dia 3. Y dia berapa? Gantikan X3 ke dalam fungsi. Dapat 4 kali 3, 12. 12 tolak 3, 9. Punca kuasa 9 dapat 3. Oh, 3, 3 lol. Maka tinggi maksimum dia 3. Okey, itu adalah julat kita. Maka dia tulis macam mana? 0 hingga 3. Simbol ketaksamaan. Nak tulis apa kat tengah-tengah tu? Yes, tulis GX. Sebab itu kita punya Y. Tulis GX. Itulah julat. Tulis ke dalam peta. 0 GX hingga 3. Nah, kalau kita dah tahu semua ni, kita bolehlah dapat jadual bawah dengan pantas. Dengan menggunakan criss-cross yang sama tu. Alright. Kalau G kat atas, bawah dia ialah G songsang. Tapi dalam soalan ni, G songsang kita ialah H. So, cikgu kena tukar. HX. Okay. And then tukar tempat. 0 hingga GX hingga 3. Tak. Bukan G. Sebab kita punya domain patutnya huruf X saja. Okey, dah ingat tadi kan? Ingat kan? Alright. Manakala sebelah kanan pula. Tukar tempat. 3 per 4. X hingga 3. Salah. Sebab dia bukan julat mana ada X. Julat ialah GX. So, patutnya GX. Soalan minta domain bagi fungsi H iaitu 0 hingga X hingga 3. Selesai. Yeay, selesai. So, ni jawapan dia. Sama kan? Cuba buat soalan C. Cikgu dah penat dah.